السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Para penonton yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan menyatakan riwayat hidup Al-Imam Shibli radhiyallahu anhu. Nama beliau ialah Abu Bakar Dalfun bin Hajdar, dan setengah riwayat mengatakan bin Ja'far. Ash-Shibli lahir pada tahun 247 Hijri dan wafat pada tahun 334 Hijri ketika umur 87 tahun. Beliau bertaubat di dalam majlis Syekh Khairun Nassaj, dan setelah itu bersuhbah, berdampingan, berguru dengan Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu sebagai guru tarikat sufinya, dan juga berguru dengan beberapa para sufi di zamannya. Antara karamah yang berlaku pada beliau ialah pada satu hari beliau menceritakan bahawa beliau beriktikad ataupun berpegang bahawa beliau tidak akan makan melainkan daripada makanan yang halal. Lalu pada satu ketika beliau berjalan di tepi kebun, maka beliau melihat sebuah pokok yang berbuah dan beliau mula mengulurkan tangannya untuk mengambil buah tersebut untuk dimakan. Lalu tiba-tiba pokok tadi berkata kepada beliau, "Jagalah pegangan kamu. Jangan makan aku kerana sesungguhnya aku adalah Yahudi." Dan antara karamah yang lain dinyatakan bahawa beliau seringkali dalam keadaan yang tidak sedarkan diri, dalam keadaan tiada kesedaran, melainkan kesedaran tadi akan kembali ketika masuknya waktu solat, untuk beliau melakukan solat dengan sempurna supaya tiada sebarang kewajipan-kewajipan ke atas diri beliau yang terlepas, yang tertinggal untuk beliau lakukan. Dan apabila selesai kewajipan-kewajipan seperti solat tadi, maka beliau akan kembali tidak sedarkan diri dan menjadi tidak berakal. Antara nasihat beliau tentang tasawuf ialah beliau berkata tasawuf merupakan penyucian hati, meninggikan lintasan-lintasan untuk menunaikan janji, berakhlak dengan kemurahan, dan bergembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu duduk menyaksikan Allah tanpa sebarang keraguan. Dan beliau juga berkata sesungguhnya tasawuf itu seumpama kilat yang tajam. Tasawuf merupakan kilat yang membawa seseorang tadi kepada menyaksikan kewujudan Allah yang esa. Seorang sufi ialah seorang yang tidak pernah melihat di dunia dan di akhirat selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah ialah yang Maha Esa, lagi tunggal, lagi Maha Berkuasa. Dan orang sufi tadi, munajatnya, bisikannya kepada Allah ialah berpanjangan di dalam fikirannya, dan anggota tubuh badannya sentiasa cergas dan bersiap sedia
untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama sekali tidak menunaikan kehendak nafsunya. Dan beliau juga pernah berkata, tidak ada bagi seorang murid tadi masa kosong. Dan tidak ada bagi orang yang arif itu pengenalan. Dan tidak ada bagi pengenalan itu sebarang ikatan. Dan tiada bagi orang yang mencintai itu ketenangan. Dan tiada bagi orang yang jujur itu sebarang dakwaan. Dan tiada bagi orang yang takut ketetapan. Dan tiada bagi makhluk itu lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga berkata, tidak sama orang yang suka berzikir, bermesra-mesra dengan perbuatan zikir, berbanding dengan orang yang suka dan bermesra-mesra dengan yang dizikirkan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berkata, aku tidak akan menyebut Allah, melainkan selepas itu aku beristighfar, meminta ampun daripada Allah kerana aku telah menyebut Allah. Satu kali beliau ditanya, apakah itu zuhud? Maka beliau berkata, zuhud ialah melupakan zuhud. Beliau juga berkata, apabila kamu dapati hati kamu bersama dengan Allah, maka berjaga-jagalah dengan nafsu kamu. Dan apabila kamu mendapati diri kamu bersama nafsu, maka berjaga-jagalah dengan Allah. Antara nasihat lain, beliau berkata, janganlah kamu berasa selamat dengan nafsu kamu sekalipun kamu telah berjalan di atas air, selagi kamu tidak keluar daripada dunia yang menipu ini kepada dunia yang sebenar. Dan yang terakhir kata beliau, adalah aku bersama Syekh Hallaj itu satu perkara yang sama, melainkan Al-Hallaj memberitahu apa yang berada di dalam dirinya, adapun daku tidak memberitahu. Aku menyembunyikannya. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.